Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Makan dah? Dah selesai. Alhamdulillah. Hari ni saya nak temu nama Ustaz. Silakan. Okey, sebelum kita start hari ni, kita buka majlis kita dengan umum kitab Surah Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz yang tidak terhingga kerana dapat meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Terima kasih juga kerana menjemput saya ke dalam segmen podcast pada pagi ini. Alhamdulillah. Rasa berbesar hati dijemput ni. Dalam ramai-ramai orang kita dijemput. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita melangkah masuk pada main topik pada hari ini, iaitu disiplin lebih utama daripada kebijaksanaan. Sebelum kita melangkah masuk kepada tajuk utama ini, boleh tak Ustaz ceritakan sedikit daripada alam persekolahan Ustaz pada sekolah rendah, menengah, universiti dan sampai ke tahap sekarang? Okey, baik. Bercerita berkenaan dengan alam persekolahan ni, saya dulu mendapat pendidikan awal di SK Datuk Haji Zainuddin di Serdang, Kedah. Kemudian saya melanjutkan pelajaran lah ke peringkat menengah di SMK Taman Jelutong, Kulim, selama 5 tahun, Form 1 sampai Form 5. Di SMK Taman Jelutong ni banyaklah mengajar saya tentang kehidupan dan sebagainya, untuk terutamanya berkenaan dengan disiplin lah. Cerita saya disiplin kan, kerana di situ banyak bagaimana saya diajar daripada awalnya menjadi pelajar yang biasa, kemudian menjadi pimpinan pelajar. Dia terkait dengan disiplin. Kemudian saya lanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kisas di Kelang, Selangor. Kemudian saya sambung pengajian saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam bidang ijazah Al-Quran dan Sunnah lah. Dan insyaAllah doa-doa saya mungkin lepas ni boleh sambung ke peringkat yang lebih tinggi lah. Amin ya rabbal InsyaAllah. alamin. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya dengar kesan Ustaz tadi, saya teringat satu pepatah daripada guru saya sendiri, iaitu Jim Rohn pernah mengatakan, guru mana-mana yang tu lah. Jim Rohn pernah mengatakan, kita tak perlu bijak, tetapi kita perlu lebih berdisiplin. Apa pendapat Ustaz tentang pernyataan tersebut? Kita tidak perlu terlalu bijak, tetapi kita perlu lebih berdisiplin kan. Pertama sekali, apabila kita kaitkan dengan disiplin dan juga kebijakan ni, bijak ni dia ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia akal dia lebih berbanding orang lain. Tetapi disiplin dia perlukan kepada dia perlukan kepada perbuatan yang mesti diajar. Faham tak? Jadi apabila ada orang yang dia mungkin cerdik tetapi dia tidak berdisiplin, percaya cakap saya, mana-mana guru dia lebih menyukai orang yang lebih baik akhlaknya, lebih baik budi pekertinya berbanding lebih bijak akan pelajar itu. Kalau pelajar itu dia bijak tetapi dia tidak berdisiplin, percaya cakap saya, dia kadang-kadang dia boleh pertikaikan cikgu dia boleh lawan cakap cikgu tapi dia bijak. Tetapi jika sekadar bijak sahaja tetapi tidak disulam dengan disiplin, dengan kebaikan, dia tidak akan ke mana. Itulah saya boleh kata. Kiranya masalah laku pelajar ni, dia ada kait rapat jugalah dengan kecerdasan otak kita. Ya, betul. Baik Ustaz. Saya ada satu soalan yang ni betul-betul pada saya sendiri. Agaknya mengapa dan kenapa penampilan diri ataupun kekemasan diri dia dimasukkan dalam kategori disiplin?
Saya ambil contoh yang mudah saja. Kalau kita tengok kepada badan beruniform, okay, polis, tentera dan sebagainya lah. Kalau kita tengok kepada tentera, perkara yang kita tengok kepada tentera ni apa? Kita tengok, oh, kita tahu dia ni tentera. Kemah. Kemah, tidak? Rambutnya kemah, mukanya kemas, pakaiannya kemas. Nampak tak? So, apabila kekemasan itu, kita nampak dah, okey. Dalam tentera, perkara aspek yang paling utama adalah disiplin. Jadi, kita tengok pada orang tu, kemahnya orang tu mesti kuatnya disiplin lah. Sebab tu di dalam tentera ataupun di dalam polis dan sebagainya lah. Kemas adalah salah satu daripada disiplin. Kalau kita nampak orang tu tak kemas, kalau dalam tentera lah, saya ambil contoh kalau di peringkat kita lah, di peringkat sekolah. Saya dulu pernah masuk badan uniform KRS. Tahu KRS apa? Saya nak tanya KRS apa dah? Lupa dah. KRS ni nama dia Kadet Remaja Sekolah. Sebab dulu saya pernah jadi ketua platoon KRS. Saya masuk pertandingan kawat uniform. Sebelum kami nak pergi berkawat, dia akan ada satu sesi ya. Maksudnya dia dalam pemakahan tu, full pemakahan tu dia ada bahagian kawat dan juga bahagian kekemasan diri. So dalam bahagian kekemasan diri ni, kami kalau nak masuk pertandingan, mesti kena kemah. Rambut kena kemasnya, misai tak boleh ada, janggut tak boleh ada. Kemudian baju kena bagi nampak kemas. Dia kemas ni, dia kena kena fit dengan badan orang tu. Faham tak? Kalau orang tu kecil, dia pakai baju besar, kemas tak? Tak. Kan, tak kemas kan? Tak kemah. Kalau kata dia orang dia besar, dia pakai baju kecil, kemas tak? Tak. Tak kemas juga kan? So kemas ni dia kena tengok pada orang tu. Kalau orang tu kecil, dia kena pakai baju yang bersesuaian dengan dia. Faham tak? So sebelum kami nak pergi berkawat dan sebagainya tu, dia akan ada satu sesi, dia akan check dulu kekemasan diri. So maksudnya kekemasan diri tu, dia nak mengajarkan kita kepada disiplin tu sendiri. Faham tak? Faham. Okay. Okey, Ustaz, saya apakah cabaran yang dihadapi oleh Ustaz dan muhafiz lain lah dalam sentiasa untuk bagi disiplin pelajar ni sentiasa terkawal elok? Okay. Ni cerita pasal meme lah kan? Bahasa meme lah. Okey. Antara cabaran sebab saya di bahagian HEM, memang disiplin di bawah HEM lah. Antara cabaran yang kami, Ustaz Fiz sendirilah sebagai mudir kan, di bahagian disiplin ni, cabaran utama kerana pelajar-pelajar kita, satu, dia tak ada pagar kan? Ya. Bila dia tak ada pagar ni, kawasan kita ni tak ada pagar, jadi pelajar dia boleh ke mana-mana. Kalau tanpa pengawasan guru, dia boleh ke mana-mana. Dan kita juga boleh takut kawasan sekitarnya. Kan sekitar Madat ni kan kawasan jalan raya besar dan sebagainya kan. So bila tak ada pagar ni, takut-takut pelajar ni dia boleh, satu dia boleh kena langgar ke, kena colek ke, dia boleh fly ke kan. Tetapi bagi kami lah, alhamdulillah setakat sekarang pelajar-pelajar yang masuk ke MIM ni, setakat sekarang alhamdulillah lah semua bagus-bagus. Bagus tak? Bagus. Alhamdulillah. Setakat lah alhamdulillah, tu satu cabaran. Tapi it's okay, kami menganggap cabaran itu sebagai satu perkara yang perlu untuk kita atasi. Setiap perkara ada cabaran. Betul tak? Okay. Kamu nak jadi pelajar ada cabaran tak? Ada. Kamu nak mengambil kuat ada cabaran? Ada. Semua benda ada cabaran. Dan cabaran itu kita perlu ambil dia sebagai satu penguat kita. Faham tak? Itu satu. Kemudian cabaran yang kedua, pelajar-pelajar ni dia datang daripada pelbagai pelosok di seluruh tanah air. Kita ada Sabah Sarawak tak lagi lah. Kita ada Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, KL dan sebagainya. So cabaran kepada kami apabila pelajar-pelajar ni dia datang ke Madat, ke MIM, Mahat Integrasi Madat, dia akan bercampur. Kadang-kadang bila dia tak ngam tu, kadang hak kecil dengan hak besarnya. Tapi setakatlah alhamdulillah. Ada masalah bergaduh-gaduh tak? Bully tak ada kan? Tak ada. Alhamdulillah lah.
So kita anggaplah apa-apa cabaran itu sebagai satu penguat kepada MIM sendiri. Baik Ustaz. Ustaz, Ya. walaupun di MIM tak ada pelajar perempuan, tapi kajian ni dibuat oleh pendidikan Nak ada pelajar perempuan ke? dah. Okey. Kot-kot lah ada. Kajian ni dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Okey. Bahawasanya pelajar lelaki ni mengandasi pelajar perempuan dalam isu masalah disiplin. Walaupun pelajar perempuan ni sebenarnya ramai. Okey. Tetapi kenapa pelajar lelaki yang kurang tu Lagi dia banyak lebih, masalah. Ya, lagi banyak masalah. Kenapa? Okey. Kenapanya satu fitrah Fitrah kita kata fitrah Lelaki dengan perempuan siapa buah Siapa nakai? Lelaki. Lelaki ya. Ni fitrah. Kalau kata perempuan tu dia lebih nakai, dia lebih buah berbanding lelaki tu, perempuan tu masalah. Jadi fitrah dia lelaki. Itulah kita kata cabaran. Dia apabila pelajar lelaki, cabarannya berbeza. Apabila pelajar perempuan, pelajar berbeza. Dan kita insya-Allah lah lagi 3 ke 4 tahun kita akan ada pelajar banat pula perempuan. Tapi pelajar lelaki ni itulah dia buah dia lain macam sikit kadang-kadang kan. Dia lelaki ni dia buas dia nakai sikit macam tu je lah. Dia pergerakan dia nak bebas. Dia nak mencuba sesuatu benda yang baru. Apabila lelaki ni dia meningkat perubahan umur dia daripada mungkin kanak-kanak nak ke remaja tu, umur 15 ke atas ni, dia akan mengalami perubahan hormon. So perubahan hormon ni dia dah mula nak meningkat dewasa, akil balik. So dia cuba nak melakukan perkara-perkara yang baru ni dalam hidup dia. Dia nak cuba macam tu, nak cuba sokok, nak cuba vape, nak cuba fly dan sebagainya. Tapi MIM tak ada. Setakat lah alhamdulillah bagus. Bagus ya? Bagus. Setakat lah alhamdulillah lah. So bila lelaki ni dia nak meningkat remaja, dia nak cuba benda-benda yang baru, kena pula jumpa kawan-kawan yang sekepala dengan dia. Kan? Dia nak fly, jumpa pula kawan-kawan kaki fly. Lagi 2 kali fly lah. Kan? Jadi statistik tu betul. Mana-mana sekolah lah, tanyalah mana-mana sekolah. Lelaki dengan perempuan ni mesti lelaki dah ada masalah. Tetapi perempuan pun ada masalah juga. Cuma dia tengok kepada jenis masalah tu lah. Lelaki dah jenis buah-buahan tu, perempuan lah jenis celeng pula. Macam tu lah. Jadi itulah. Jawab soalan. Jawab. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Apakah nilai-nilai keagamaan Okay. yang boleh kita kurangkan sikit? Kurangkan banyak jugalah dalam kadar masalah disiplin ni. Okey. Kalau nilai agama yang Islam sendiri mengajar bagaimana kita nak nak memupuk disiplin supaya masalah-masalah disiplin itu dapat dikurangkan. Kalau kita tengok sendiri di dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala telah mengajarkan kita disiplin. Betul tak? Betul. Contoh lah. Saya nak tanya kamu pula. Allah. Apa nilai dalam kehidupan kamu yang kita buat benda ni setiap hari? Solat. Okey, solat satu. Sebab apa solat mengajar kita erti disiplin? Adakah kita boleh solat subuh pada pukul 1:30? Tak boleh. Tak boleh. Allah mengajarkan kita solat itu mesti pada waktunya. Dan solat itu tidak boleh ditokok tambah. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Betul tak? Betul. Boleh tak solat subuh 3 rakaat? Tak boleh. Tak boleh. Itu disiplin. Allah Ta'ala mengajarkan kita benda yang telah ditetapkan, kita kena buat. Betul tak? Betul. Apabila sesuatu perkara peraturan telah ditetapkan, kita kena buat ke tak buat? Kena buat. Faham tak? Faham. So, saya bagi contoh solat lah. Subuh 2 rakaat. Mesti 2 rakaat. Tak boleh 3 rakaat, tak boleh 4 rakaat. Betul tak? Betul. Tapi solat lain 4 rakaat. Betul tak? Allah Ta'ala telah tetapkan benda ni dan sesiapa orang Islam itu mesti mengikut apa yang telah ditetapkan. Sama juga di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, kita ada peraturan yang telah ditetapkan. Pihak sekolah
pihak pentadbiran, pihak pengurusan telah menetapkan bahawa pelajar masuk di dalam kelas pada waktu sekian. Kita kena ikut tak? Kena ikut. Faham tak? Faham. Tu perkara antara perkara yang telah diterapkan di dalam diri kita sebagai umat Islam. Sesuatu perkara apabila telah ditetapkan mesti diikut ke mesti ditolak? Mesti ikut. Mesti diikut. Sama juga dengan peraturan. Sesuatu peraturan telah digubal, telah dibuat, mesti untuk diikut ke untuk ditolak? Diikut lah. Faham tak? Satu. Yang kedua, antara nilai di dalam Islam yang boleh mengurangkan disiplin itu sendiri, satu yang tadi ketaatan. Kita mesti taat. Apabila kita sebut disiplin ni, satu mesti taat. Yang kedua, antara nilai Islam yang kita boleh mengurangkan adalah ketepatan waktu. Allah sebut dalam surah apa? Wal 'asr. Wal 'asr, demi masa. Okey. Allah tak sebut wal waqt, demi waktu. Masa itu al-'asru tu demi waktu ini, demi masa ini, apabila disebut di dalam disiplin, okey, setiap perkara, okey, apabila kita mengikut disiplin waktunya, okey, contoh di dalam kehidupan kamu sebagai seorang pelajar, kita tetapkan waktu bangkit tidur pukul apa? 5 ke 5.30. 5 ke 5.30. Kita kena ikut. Waktu mengapai pukul apa? Waktu makan pukul apa? Waktu bermain pukul apa? Apabila setiap waktu tu kita ikut disiplinnya waktu itu, waktu bangkit tidurnya kita bangun, waktu makannya kita makan, waktu bermainnya kita bermain, waktu menghafalnya kita menghafal. Kita ikut satu-satu waktu yang telah ditetapkan, disiplin itu, insya-Allah diri kita akan bertambah baik, bertambah disiplin dan sebagainya lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okay, Ustaz, sebagai penutup pertemuan pada kita pada hari ini, Ustaz bolehlah saya minta Ustaz untuk bagi satu nasihat dan pesan untuk diri saya dan juga untuk orang lain. Okey. Satu nasihat saya kepada semualah, apabila terkait berkenaan disiplin ini, ingatlah, disiplin peraturan dibuat, digubal adalah untuk diikuti. Okey. Dan setiap perkara yang kita buat ni, setiap hukum yang kita buat ni ada sebab dan musabab dah. Okey. Apabila seseorang itu dia tidak ikut disiplin, rasa-rasa diri dia tu akan hidup dalam keadaan aman ataupun tak? Tak. Contoh. Kamu tak solat ataupun solat lewat waktu kan. Hidup kita ni kadang-kadang kita rasa okey ke, kita rasa gelisah. Ya, rasa gelisah. Dia akan rasa gelisah. Tak, aku tak solat lagi ni, macam mana ni? Aku solat lewat ni, macam mana ni? Dia akan rasa gelisah. Sama juga disiplin. Apabila seseorang itu dia melanggar sesuatu peraturan yang telah ditetapkan, dia akan rasa diri dia tenang ke gelisah? Gelisah. Contohlah, saya bagi contoh mudah. Dia bawa telefon ke asrama. Telefon boleh bawa ke asrama? Tak boleh. So bila dia bawa telefon ke asrama, dia tinggal dalam loker. Dia pergi masuk halaqah mahfal. Adakah waktu dia mahfal tu dia akan rasa aman ke, tenang ke, gelisah? Dia akan rasa tak tenang, gelisah. Dia akan rasa tak tenang. Betul tak? Betul. Tak lagi ustaz masuk dalam bilik lagi, dia check aku punya loker mampu. So apabila kamu melanggar disiplin yang telah ditetapkan, kamu akan rasa tenang ke gelisah? Gelisah. So jalan yang paling mudah kita kena buat apa? Jangan bawa phone. Jangan bawa phone. Maksudnya jangan langgar peraturan. Jangan langgar peraturan. Mudah tak? Simple tak? Simple. Kalau kamu tak langgar peraturan, kamu tak akan rasa gelisah tu. So jangan buat benda jahat tu. Jangan langgar disiplin yang telah kita tetapkan. InsyaAllah hidup akan tenang. Faham tak? Faham. Kamu faham tak? Faham. Okay, saya nak tanya kamu pula soalan. Asyik kamu tanya saya soalan. Allah. Okay. Sepanjang kamu berada di MIM, kamu okey ke tak okey? Sonok tak?
Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. So bila kamu biasa buat masalah disiplin tak? Tak jawab. Tak jawab tanya, jawab dah hati. So macam saya tanya tadi lah. Bila kita buat masalah, kamu tengok kamu sendiri ke ataupun kawan-kawan kamu kan. Bila buat masalah ni, bila kita duduk di tempat yang baik, kawasan yang baik ni, bila kita buat masalah, lambat laun akan kantoi tak kantoi? Akan kantoi. Akan kantoi kan? So bila kantoi ni sakit tak sakit? Sakit. Sakit kan? Sakit. Satu kena hukuman lagi. Kalau kata mak ayah tahu, lagi sakit lah. Mak ayah marah, mak ayah rotan dan sebagainya. So kamu punya pendapat lah. Peraturan ni kita kena ikut tak nak ikut? Kena ikut lah. Kena ikut lah kan? Kena ikut. So kalau kita tak ikut, susah kat kita ke senang kat kita? Susah kat kita. Susah kat kita. Itulah saya punya penutup pada hari ni. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas nasihat Ustaz tadi. Okay, sama-sama. Sebelum kita tutup masjid kita sebelum kita tutup masjid kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanallah.